Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 4 ingin membentangkan mengenai program pendidikan pencegahan dadah di sekolah di Malaysia. Fenomena penyalahgunaan dadah dalam kalangan pelajar sekolah perlu dipandang serius kerana ia mempunyai berkaitan dengan permasalahan disiplin seperti merokok, ponten sekolah, melawan guru, mencuri, bergaduh dan merosakkan harta benda sekolah. Pada 28 Februari 1983, Jawatan Kuasa Kabinet Anti Dadah telah mengisytiharkan dadah musuh utama negara. Dalam hal ini, Kementerian Pendidikan Malaysia telah diberi tanggungjawab untuk merancang dan melaksanakan program pendidikan pencegahan dadah PPDA di sekolah. Sasaran utama program ini ialah kepada pelajar, guru, kaki tangan sekolah dan ibu bapa. Ia juga dijalankan secara bersepadu melalui 4 strategi utama iaitu pengurusan dan kepimpinan, kurikulum, co-kurikulum dan pembentukan sasiah. Kementerian Pendidikan Malaysia telah menggariskan 4 objektif pendidikan pencegahan dadah yang ingin dicapai, iaitu bagi meningkatkan pengetahuan, kefahaman dan kemahiran pendidikan pencegahan dadah PPDA kepada pelajar, guru dan kaki tangan sekolah supaya dapat mengelakkan diri mereka daripada terjebak dengan dadah. Membina ketahanan dan jati diri yang tinggi di kalangan pelajar dari segi fizikal, emosi, mental dan rohani. Membolehkan pelajar membentuk budaya dan tingkah laku positif dan mengamalkan nilai-nilai murni selain melibatkan dan mewujudkan permuafakatan masyarakat sekolah dengan masyarakat luar sekolah dalam usaha mencegah dadah. PPDA ini dapat mewujudkan pemikiran generasi muda yang bebas daripada pengaruh dadah, menyediakan alternatif berfaedah yang dapat mencegah mereka daripada terlibat dengan penyalahgunaan dadah dan mewujudkan suasana persekitaran yang kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran. Usaha untuk mencegah dadah ditumpukan kepada generasi muda kerana mereka merupakan tulang belakang dan pewaris kepimpinan negara Malaysia pada masa depan. Seperti yang kita sedia maklum, mencegah adalah lebih baik daripada mengubat. Dengan itu adalah menjadi tanggungjawab kita bagi memastikan generasi pada masa hadapan hidup aman dan bahagia tanpa dadah. Apa sebenarnya stakeholder buat? Program. Bagus ke? Stakeholder iaitu Kementerian Dalam Negeri. Ia telah menubuhkan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK dan bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan bagi mengusahakan program pendidikan pencegahan dadah di sekolah. Program yang kami hendak menilai adalah program SHIELDS. Apa tu? Iaitu Sayangi Hidup, Elak Derita Selamanya. Dalam program ini, kebiasaannya seramai 50 orang pelajar berisiko di setiap daerah akan ditempatkan pada setiap kamp. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kesedaran, pengetahuan dan kefahaman pelajar dalam lingkungan umur 13 hingga 18 tahun yang dikenal pasti berisiko dalam penyalahgunaan dadah di sekolah. Aktiviti di dalam Camp SHIELDS ini melibatkan pentadbiran soal selidik pra-program, riadah, latihan dalam kumpulan LDK, bicara hati, tazkirah dan sebagainya. Ini dapat membantu mereka membina kemahiran diri seperti bersikap asertif dan berupaya menangani tekanan dan melatih diri mengamalkan gaya hidup yang lebih sihat. Malah pelibatan dan keupayaan keluarga dapat ditingkatkan dalam membimbing anak-anak mereka untuk mengatasi pengambilan dadah ini. Dengan berdasarkan kajian lepas program SHIELDS terhadap pelajar di Keluang, Johor oleh Jamaluddin 2013, hasil kajiannya mendapati keempat-empat aspek yang dikaji menunjukkan reaksi positif di mana peserta berisiko ini dapat meningkatkan kemahiran diri dan berlakunya perubahan sikap serta mendapat kekuatan untuk meninggalkan dadah. Ini menunjukkan bahawa program yang dilaksanakan memberi kesan yang positif terhadap pelajar berisiko ini. Oleh itu, pihak atasan perlulah membuat penyelidikan atas keberkesanan jangka panjang setelah pelajar berisiko ini mengikuti program yang dilaksanakan. Program pendidikan pencegahan dadah merupakan sebuah program yang hampir setiap tahun dijalankan di setiap sekolah di Malaysia. Ia bertujuan supaya pelajar-pelajar tidak terlibat dengan dadah dan menyedari bahawa dadah merupakan musuh utama negara dan memberi kesan tidak baik terhadap kesihatan mental dan fizikal seseorang. Terdapat pelbagai faktor mengapa perlunya pendidikan pencegahan dadah dijalankan di sekolah. Faktor yang utama adalah
untuk memberi lebih pengetahuan kepada para guru dan murid sekolah tentang bahayanya dadah dan untuk mengenal pasti tanda-tanda untuk mengetahui jika seseorang itu terjebak dengan dadah. Menurut agensi anti dadah, ada menyatakan dan menyenaraikan beberapa tanda umum yang boleh dikesan. Contohnya, pelajar akan mengalami masalah disiplin secara tiba-tiba seperti rekod kehadiran ke sekolah yang merosot, tidak menyiapkan kerja sekolah yang diberikan, selalu tidak bermain dan sebagainya. Pengetahuan ini adalah penting untuk dikuasai oleh para guru dan murid di sekolah supaya mereka dapat mengetahui bahayanya dadah dan mengenal pasti tanda-tanda penagih dadah agar dapat membuat tindakan yang selanjutnya. Program pendidikan pencegahan dadah yang dijalankan di sekolah ini juga lebih memberi maklumat dan pengetahuan yang mencukupi tentang penyalahgunaan dadah serta risiko kesihatan yang mungkin dihadapi. Ia secara tidak langsung membantu dalam menyedarkan pelajar-pelajar mengenai bahayanya dadah jika mereka terlibat. Selain itu, program pendidikan pencegahan dadah ini perlu juga dijalankan dengan lebih giat lagi di sekolah. Meskipun pelajar sudah pun mengetahui mengenai bahayanya dadah ini, tetapi mereka perlu sentiasa diingatkan supaya mereka lebih mengetahui jika mereka terjebak dengan dadah ini, berbagai lagi jenayah lain boleh berlaku, contohnya macam merompak, membunuh, merogol dan sebagainya. Oleh itu, program pendidikan pencegahan dadah ini memang perlu dilaksanakan di setiap sekolah bagi membendung isu penularan dadah di kalangan pelajar sekolah daripada terus berleluasa. Kesan kepada pelajar sekolah jika program pendidikan ini tidak dijalankan. Akibat peningkatan penagihan dadah di peringkat sekolah, semakin meningkat strategi anti dadah yang digunakan sejak pengubarannya pada tahun 1983 belum memberi kesan yang diharapkan. Pelbagai aktiviti diatur dan dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai matlamat dengan meletakkan sasaran sekolah bebas dadah tahun 2012, Kementerian Pendidikan Malaysia 2003. Apabila tiada apa-apa program pendidikan dadah dijalankan, tidak dapat membuka mata pelajar tentang kebaikan dan keburukan pengambilan dadah ini. Kesan kepada pelajar jika program pendidikan ini tidak dijalankan, pelajar kurang pengetahuan terhadap bahayanya dan kesan pengambilan dadah serta mereka tidak mengenali dadah secara dekat. Remaja terutamanya pelajar sekolah yang mudah terpedaya dengan rakan-rakan untuk mencuba sesuatu yang baru. Mereka yang berdarah panas pantang dicabar dan hanya berfikir untuk mencuba sesuatu yang baru tanpa memikirkan kesan yang buruk akan menghadapinya. Selain itu, kekurangan pengetahuan kesan penyalahgunaan dadah ini akan menyebabkan ramai bilangan pengambilan dadah dari kalangan remaja sekolah. Di samping itu juga, akibat berkawan dengan rakan-rakan yang menjual dadah dapat mengkaburkan mata remaja dengan duit dan dengan mudah mereka dijadikan sebagai keldar dadah. Sindiket kedai dadah ini dikesan dengan menggunakan model operandi terbaru, iaitu menjadikan remaja bawah umur menjadi keldar dadah dengan tawaran wang tunai yang agak lumayan buat pelajar bagi setiap penghantaran. Ditambah pula dengan kewujudan pelbagai jenis dadah sintetik yang semakin berluasa. Keadaan ini menyebabkan remaja dan pelajar-pelajar sekolah sentiasa berisiko terdedah dengan kegiatan penyalahgunaan dadah. Kita semua tahu bahawa dadah itu membinasakan. Generasi muda masa kini, terutamanya golongan pelajar, perlu didedahkan tentang kepentingan latihan kemahiran. Seperti yang kita sedia maklum, tak semua generasi muda masa kini suka menuntut ilmu dengan cara membelek buku. Ada sesetengah antara mereka suka akan kemahiran seperti membaiki motor, membaiki kereta, membina rumah dan sebagainya. Selain itu, generasi muda terutamanya golongan-golongan lelaki seringkali mendorong diri mereka dalam bidang automotif, bengkel, mekanika dan lain-lain. Namun, golongan-golongan ini tidak dapat mencukir bakat mereka ini ke arah yang lebih tinggi. Hal ini kerana terdapat beberapa halangan yang telah menghalang mereka untuk memperluaskan lagi kemahiran-kemahiran mereka ini. Siapa cakap dengan kemahiran-kemahiran ini tidak boleh membawa mereka ke arah kejayaan yang lebih baik? Bukankah lebih elok jika kita dedahkan generasi-generasi muda ini ke arah bidang kemahiran berbanding mereka akan terlibat dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah seperti najis dadah? Pihak Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK dan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM perlu berganding bahu dalam menambah baik program yang sedia ada untuk mengelakkan generasi muda masa kini terlibat dalam najis dadah. Antara cadangan penambah baik program ialah pelaksanaan peningkatan dalam mendedahkan latihan kemahiran kepada golongan pelajar. Program ini bertujuan untuk mendedahkan pelajar tentang kepentingan kemahiran yang sedia ada dalam diri mereka.
Selain itu, program ini juga meningkatkan jati diri mereka dalam mengembangkan lagi bakat-bakat yang ada dalam diri mereka itu. Sebagai contoh, mengadakan ceramah motivasi kerjaya yang melibatkan kemahiran. Dengan menghadiri ceramah motivasi ini, dapat membuka mata dan minda pelajar-pelajar tentang kemahiran sekaligus menceritakan tentang keburukan jika terlibat dalam najis dadah ini. Oleh sebab itu, latihan kemahiran ini sangat penting bagi remaja-remaja masa kini untuk menjamin masa depan mereka. Dengan erti kata lain, kemahiran ini merupakan salah satu persediaan kedua dalam kejayaan masa depan mereka. Lebih baik dedahkan remaja-remaja ini dengan latihan-latihan kemahiran daripada mereka tidak mengetahui langsung tentang kemahiran yang boleh menjamin masa depan mereka. Kemahiran-kemahiran ini juga sangat berguna bagi bekasan penagih dadah yang ingin berubah. Seperti yang kita sedia maklum, tak semua organisasi dan syarikat ingin mengambil bekasan daripada penagih-penagih dadah ini. Dengan pelaksanaan program ini, ianya akan lebih menjamin masa depan generasi-generasi muda masa kini. Program ini juga akan lebih memberi manfaat kepada bekasan-bekasan penagih dadah yang ingin mulakan kehidupan baru mereka dengan meninggalkan dunia dadah mereka ini. Cadangan seterusnya untuk meningkatkan lagi program pendidikan pencegahan dadah di sekolah adalah dengan mewujudkan lebih banyak aktiviti yang berkaitan dengan dadah. Sebagai contohnya, mengadakan pertandingan kuis yang berkaitan dengan pencegahan dadah. Ini kerana melalui kuis pencegahan dadah ini secara tidak langsung dapat menilai tahap kesedaran dan pengetahuan murid-murid sekolah mengenai dadah serta dapat mengajar murid-murid sekolah untuk memajukan konsep pembelajaran melalui penyertaan. Hal ini membantu murid-murid sekolah untuk lebih berminat mengambil tahu keburukan dadah dan ia juga secara tidak langsung membantu pelajar meningkatkan pengetahuan berkaitan dadah. Selain itu, dengan mewujudkan kelainan dalam aktiviti kuis tersebut juga akan lebih membantu memperkembangkan program pendidikan pencegahan dadah ini di kawasan-kawasan sekolah. Contohnya, mengadakan kuis yang memerlukan penerokaan pelajar dengan persekitaran, individu sekeliling atau keadaan semasa di mana pelajar harus keluar daripada kelompok penggunaan kemudahan sosial media dan mencuba mencari setiap jawapan dengan melihat keadaan sekeliling. Ini juga akan lebih membantu sekiranya setiap penyertaan pelajar disediakan ganjaran sama ada hadiah atau wang tunai bagi setiap pelajar yang berjaya menyelesaikan setiap kuis yang diberikan. Hal ini akan menarik pelajar untuk menyertai program pendidikan tersebut kerana ingin mencuba sesuatu yang baru dan sekaligus menjadikan pelajar berusaha untuk mendapatkan ganjaran yang diberikan apabila mereka berjaya dalam kuis tersebut. Kewujudan perkara baru dalam program ini akan membantu perkembangan program pendidikan pencegahan dadah di kawasan-kawasan sekolah. Kesimpulannya, walaupun banyak program pendidikan pencegahan dadah telah dilaksanakan di sekolah di Malaysia, tetapi keberkesanan program yang dilaksanakan masih belum mencapai tahap yang diinginkan. Justru itu, komitmen sepenuhnya daripada pihak pengurusan sekolah dan guru-guru diperlukan supaya pelaksanaan PPDA dapat dilaksanakan dengan berkesan di sekolah. Langkah-langkah pencegahan di sekolah perlu dirancang dengan lebih baik agar dapat meningkatkan keberkesanan pendidikan pencegahan penyalahgunaan dadah dalam kalangan pelajar sekolah. Dalam pada itu, struktur pengisian dan penyampaian PPDA perlu diperincikan dan ditambah baik agar lebih efektif. Selain itu, pemerhatian kerat daripada pihak pengurusan sekolah dan kerjasama dari pihak komuniti atau PIBG adalah juga amat diperlukan untuk memastikan kejayaan pelaksanaan PPDA di sekolah dan membantu masyarakat dalam membantras ancaman penyalahgunaan dadah di kalangan pelajar.